Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada kali ini untuk maklimah membuat semakan bagi latihan yang telah anak-anak buat. Okay, semalam maklimah dah bagi tahu suruh siapkan latihan-latihan yang telah maklimah bagi. Jadi hari ini kita nak semak jawapan supaya semua murid dapat mengetahui jawapan yang dijawab itu dengan betul ataupun tidak. Sekiranya jawapan antum tidak betul, antum bolehlah betulkan jawapan tersebut. Ibu bapa boleh juga bersama-sama membimbing anak-anak. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan soalan pertama dalam buku aktiviti tajuk bentuk. Okay, soalan aktiviti 1, warnakan bentuk 3D. Okay. Bentuk silinder, dia hendak warna dengan kuning. Silinder, warna spiral, kita warna dengan bentuk warna jingga. Warnanya ada warna ni dia maklimah buat. Okey, kemudian bentuk kon, dia kata warnakan dengan warna ungu. Okay, maklimah ni sebab maklimah kopi je, jadi dia tak boleh ikut bentuk. Kalau anak-anak color, boleh color ikut bentuk ya. Kemudian yang ketiga, kubus. Kubus hendaklah diwarna dengan warna hijau. Kalau anak-anak memang color hijau, betul lah jawapannya. Kemudian silinder berwarna kuning. Kemudian piramid warna merah dan kuboid warna biru. Okey, kita teruskan dengan aktiviti kedua. Namakan objek yang sepadan dengan bentuk 3D. Bagi kubus, jawapan contoh yang diberi adalah dadu. Jadi maklimah bagi contoh lain, kotak hadiah. Kotak hadiah yang berbentuk kubus lah. Kotak hadiah ni dia ada banyak jenis kan, tapi kotak hadiah yang berbentuk kubus. Kemudian kuboid. Contoh diberi kotak tisu, maklimah memilih kotak ubat gigi. Yang ketiga, piramid. Contoh yang diberi nasi lemak, maklimah telah memilih dodol. Okey, dodol ni yang kalau anak-anak selalu pergi dekat Terengganu kan, dia ada dodol yang bentuk macam piramid. Okey. Seterusnya yang keempat, bentuk kon. Contoh diberi skitter yang selalu guna untuk sukan tu kan, bentuk macam kon. Contoh maklimah adalah kon aiskrim. Kemudian yang keenam, silinder. Contoh diberi tin susu. Maklimah bagi contoh tabung yang berbentuk seperti silinder lah. Kemudian spera, contoh diberi adalah bola. Jawapan yang maklimah pilih adalah guli. Terpulang pada anak-anak, kalau ada jawapan lain boleh diterima. Contohnya dia buat silinder, dia buat botol air ke, boleh diterima anak-anak boleh tengok balik nota yang maklimah dah terang bentuk-bentuk tu macam mana. Okey, kita pergi kepada kenali bentuk. Poin yang kedua, latihan bagi poin yang kedua, kenali bentuk. Yang ini kita fokus kepada ciri-ciri bentuk tadi. Okay, labelkan perkataan diberi. Kita pilih soalan A, bentuk kubus. Okay, permukaan yang rata, sisi lurus dan bucu. Bagi kuboid, permukaan yang rata, bucu dan sisi lurus. Okay, soalan C, bentuk piramid. Okay, gambar itu adalah bucu, permukaan rata, sisi lurus. Okey, ada kesilapan dekat sini anak-anak. Yang ni permukaan rata ni ada kesilapan. Sepatutnya yang bawah ni permukaan rata, yang atas tepi ni, yang garis ni adalah sisi lurus. Okey, boleh tak anak-anak betulkan semula ya? Okey, seterusnya yang ni permukaan rata. Dan yang dia tunjuk ni, tak boleh nampak ni adalah permukaan melengkung. Okey, soalan seterusnya kon. Permukaan melengkung.
Dan yang ini adalah bucu. Dan yang bawah sekali adalah permukaan rata. Dan bentuk yang terakhir adalah bentuk sfera, permukaan melengkung. Dia tidak ada bucu, dia tidak ada permukaan rata. Baiklah, kita pergi ke aktiviti yang kedua, isikan tempat kosong. Okay, gambar yang pertama adalah bentuk kuboid. Kuboid ada 12 sisi dan 6 permukaan rata. B, bentuk apakah yang kita lihat di situ? Bentuk kon, ada satu permukaan melengkung dan satu bucu. Yang ketiga, bentuk silinder, ada satu permukaan melengkung dan dua permukaan rata. Okay, anak-anak boleh semak jawapannya, pastikan jawapan antum betul. Okey, soalan seterusnya, apakah bentuk yang antum nampak ni? Ini kita panggil sfera. Dia hanya ada satu permukaan melengkung. Okay, soalan seterusnya, bentuk kubus. Ada 12 sisi dan 8 bucu. Semua permukaan rata sama besar. Okey, yang terakhir adalah bentuk piramid. Ada 8 sisi dan 5 permukaan rata. Okey, seterusnya kita nak pergi ke poin yang ketiga, pola bentuk 3D. Kalau anak-anak ingat, pola ni dia susun suatu objek tu berselang-seli bagi nampak cantik, nampak menarik kan. Okey, kita tengok pola yang pertama, soalan A. Apakah pola yang sepatutnya? Kalau kita bilang dekat sini dia hanya guna dua bentuk, silinder, kon, silinder, kon, silinder. Jawapannya kon. Okey, soalan 2. Kalau kita tengok dulu berapakah bentuk yang dipakai kat sini kan. Okey, kalau kat sini ada dua bentuk, silinder, kuboid, silinder, kuboid, silinder, kuboid. Okey, kat sini adalah kuboid. Soalan yang ketiga, kuboid, piramid, kuboid, piramid, kuboid, piramid. Okey, bagi yang soalan seterusnya, yang ini kalau kita tengok dia bukan dua. Kalau yang soalan A, B, C dia dua sahaja bentuk. Dekat sini dia letak 3 bentuk. Piramid, kon, sfera. Piramid, kon, sfera. Piramid, kon. Jawapannya adalah sfera. Okey, soalan C, soalan A, B, C, D, E. Okey, E. Ni pun sama ya, dia letak 3 bentuk. Silinder, kon, sfera. Apakah bentuk di sini? Kalau dia ulang balik, maknanya di sini adalah silinder. Silinder, kon, sfera, silinder, kon, sfera. Okey, soalan seterusnya, kita tak tahu apa kat sini, kita boleh tengok apakah objek selepas silinder. Ni silinder ni kita nampak ni adalah kubus. Macam bukan kubus ya. Okeylah, kuboid lah. Sebab dia macam tak sama. Ke tak nampak sangat kan gambar dia. Okey, apakah bentuk yang kat sini? Betul tak bentuk tu? Okey, betul jawapannya ya. Bentuk ni mesti sama dengan sini. Dan yang terakhir, piramid, kon, piramid, sfera. Yang ini dia letak 4. Nampak ya? Bentuk walaupun piramid ada 2, tapi dia ulang sebanyak 4 bentuk yang berbeza. Piramid, kon, sfera. Piramid, kon, piramid, sfera. Piramid. Kat sini apa? Kalau kat sini adalah kon jawapannya. Barulah piramid. Kat sebelah ni kalau ada sfera. Okey, alhamdulillah. Kita teruskan dengan poin yang ketiga, bina model. Yang ni Mak Limah dah terang semalam. Bila kita bina model, kita nak tahu berapa jumlah bentuk yang kita guna. Okey, kita teruskan dengan binaan yang pertama. Dia dah tulis kat sini silinder, ada 2 ni kaki dia ya, silinder. Kemudian kubus ada 1 ni yang badan dia. Kemudian kuboid ada 1, yang putih ni kuboid ya.
Dan kon ada 1. Ni kon. Piramid ada 1. Dan yang terakhir sfera. Okey, sfera tak ada. Kalau tak ada jangan isi. Sebab memang tak ada. Dia saja nak mengelirukan kita. Okey, kita terus kepada soalan B. Binaan rumah. Ya, macam tadi kereta tadi. Ini binaan rumah. Berapakah jumlah silinder dekat sini? Ada 5. Macam mana dapat 5? Okey, tangga ni kalau tengok betul-betul tangga ni bentuk silinder 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 bentuk silinder. Kemudian berapakah kubus? Kubus ada 1 ni, rumah dia. Rumah ni kubus ya. Ada berapakah kuboid? Kuboid ni kenapa dia ada 6? Mula-mula kita kira tapak rumah ni 1, 2, 3, 4 dan tepi tangga ni kuboid 5, 6. Kon tak ada. Mak Liman tak letak kon sebab kita tak ada kon dekat sini. Piramid ada 1 ni, bumbung dia adalah piramid dan sfera ada 1. Okey, seterusnya aktiviti seterusnya, bulatkan binaan yang paling sesuai. Maksud bulatkan binaan yang paling sesuai di sini maksudnya binaan tu mesti dia boleh berdiri. Kalau kita tengok yang ni kan, yang bawah memang dia kukuh, tapi yang atas dia akan tumbang sebab susahnya nak letak benda kalau dia ada bucu dekat atas. Okey, kalau yang ini kita nampak kukuh, kalau yang ini, yang bawah memang kukuh, yang atas mungkin akan jatuh sebab dia tak ada sesuatu yang boleh mengukuhkan dia. Okey, jadi kita tengok jawapan. Okey, yang pertama jawapannya adalah yang ni lah. Yang kedua jawapan dia yang ini. Kenapa yang ni tak boleh? Tak boleh letak barang atas benda yang bentuk sfera, dia tak stabil. Sama juga dengan yang ni, yang atas ni akan lari. Okey, dan yang ketiga adalah yang ini. Kenapa yang kedua tak boleh? Sebab bawah ni dia berdiri dengan bucu. Pasti yang atas ni akan jatuh. Dan yang kedua, yang terakhir ni sebab yang bawah okey, yang kedua okey, yang atas ni akan jatuh. Okey, seterusnya kita pergi. Okey, alhamdulillah. Tadi ada latihan terlebih tu, latihan 2 dimensi. Mak Liman salah. Okey, alhamdulillah kita dah habis. Semoga anak-anak dapat ni lah. Dapat buat yang terbaik. Kalau ada kesilapan tu boleh betulkan. Mak ayah boleh bersama-sama lah menanda latihan anak-anak, memandangkan sebab kita dah tak sekolah kan, boleh sama-sama. Mak ayah bolehlah guna pen merah untuk tanda buku aktiviti murid. Okey, Mak Liman rasa setakat ni sahaja. Nanti kita akan sambung pada kelas yang akan datang, iaitu kelas bentuk 2 dimensi. Jadi Mak Liman akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.